Okey, peternakan di Malaysia merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting, di mana kegiatan penternakan ini juga dapat membantu untuk meningkatkan ataupun menjana ekonomi, terutamanya ekonomi negara, di mana permintaan di negara kita masih lagi tinggi dan pembekalan stok bahan makanan terutamanya hasil ternakan ini tidak mencukupi, di mana negara kita masih lagi juga bergantung kepada pengimportan. Jadi usaha-usaha yang murni yang dijalankan oleh penternak-penternak di negara kita sangat penting, di mana mereka ini memainkan peranan untuk membekalkan stok-stok yang diperlukan di Malaysia. Jadi hari ini saya di Kampung Rincing, Bangi Lama Selangor, di mana kami akan membuat tinjauan tentang penternakan lembu di sini dalam program eksplorasi niaga. Jom bersama kami dalam eksplorasi niaga kali ini di Kampung Rincing Ileh Bangi. Sama-sama kita merasai pengalaman bagaimana penternakan lembu dijalankan. Ayo! Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bujang Nasir daripada Bangi Lama, penternak lembu feedlot. Ya, aktiviti ternakan lembu feedlot di kandang saya ni, seperti yang tuan-puan tengok, lembu tengah makan. Jadi kita akan gemukkan dia daripada hari pertama hingga ke 100 hari. Selepas 100 hari baru kita hantar ke rumah sembelih untuk disembelih dan dijual di pasar tani. Jadi cara-cara ternakan feedlot ni hanya di dalam kandang. Dia tidak ada luar kandang, mana dia terus makan tidur saja dalam kandang. Jadi dengan cara feedlot ni kegemukan dia lebih cepat. Lembu lebih cepat gemuk dan daging dia pun akan jadi lembut. Sebab dia kurang pergerakan, kurang exercise. Jadi daging lembu jadi lembut dan jadi cantik lah. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, lembu ni sekitar sebulan di dalam kandang. Sebulan di dalam kandang feedlot, dia ada lebih kurang 2 bulan lagi. Jadi tengok kegemukan dia pun sudah nampak mula naik. Dengan makan makanan yang seimbang. Tadi mula kita bagi napier, lepas tu kita bagi pellet ataupun PKC untuk makanan tambahan dia. Jadi pastikan lembu-lembu feedlot ni dia mesti cukup makan. Seekor lembu sekitar 10 kilo sehari. Mana campur pellet dengan napier atau rumput-rumput napier yang kita dah potong, yang kita dah hancurkan. Jadi sehingga 100 hari baru kita hantar untuk sembelihan. Selepas kita sembelih, kita akan jual di pasar segar ataupun di pasar tani kan. Ini adalah lembu baka tempatan. Lembu-lembu yang ada di sini yang kita pelihara, yang kita feedlot adalah lembu-lembu KK cross ataupun lembu-lembu baka tempatan. Jadi dia punya tulang agak kecil, jadi persentis daging dia tinggi. Kelebihan-kelebihan lembu tempatan atau KK cross ni, tulang-tulang dia kecil dan dia isi ataupun daging lebih banyak. Persentis daging tu lebih tinggi. Ini kelebihan-kelebihan lembu tempatan berbanding dengan lembu baka-baka luar dan import. Jadi untuk pengetahuan tuan-puan semua, cuma permasalahan kita sebagai penternak tempatan atau penternak kecil-kecilan, sekarang tidak ada tempat untuk meragut, semakin kurang disebabkan pembangunan. Jadi kita harap pihak-pihak berwajib sediakanlah tempat-tempat untuk penternakan sebelum ianya pupus. Sediakan tempat-tempat ataupun kawasan penternakan sebelum kita membuat sesuatu pembangunan. Jadi peluanglah pada kami penternak tempatan meneruskan aktiviti kami sebagai satu sumber makanan yang utama, sumber protein yang salah satu sumber protein yang utama di negara kita. Jadi walaupun kami menternak tidak banyak,
ataupun agak berskala kecil, tapi golongan kami ramai. Ya, setiap daerah ada lebih kurang 1,000 atau 2,000 penternak kecil-kecilan. Ya, jadi dia menyumbang. Walaupun sedikit, tetapi bila dah banyak secara berskala volume, skala besar, dia akan jadi penting dan dapat menyumbang pada negara. Permasalahan kita sekarang ni adalah bekalan yang semakin berkurangan. Bekalan lembu tempatan semakin berkurangan sebab berkurangnya tempat-tempat pembiakan. Jadi diharap pihak-pihak berwajib boleh menyediakan tempat-tempat pembiakan supaya bekalan lembu dan daging segar tempatan ini akan berterusan di masa akan datang. Jadi kami merayu pada pihak-pihak kerajaan berilah bantuan kewangan, bantuan benih lembu, bantuan kawasan tempat dan sebagainya untuk memudahkan para peternak-peternak kecil ini untuk meneruskan kerjaya-kerjaya mereka supaya stok-stok bekalan makanan terutama segi produk daging ini akan berterusan dapat dibekalkan kepada pengguna-pengguna kita di seluruh negara. Okey, ini merupakan pokok Napier, antara makanan ternakan terutamanya ternakan lembu, di mana pokok-pokok ini mudah ditanam dan ianya sangat penting dalam penternakan kerana ianya membekalkan sumber nutrisi bagi lembu-lembu. Antara nutrisi yang penting dalam pokok Napier ni, yang pertamanya dia membekalkan juga protein dan juga fiber untuk pembesaran lembu-lembu yang diternak. Okey, setelah rumput-rumput Napier ni diambil, proses seterusnya adalah untuk mengisar ataupun memotong halus-halus bagi memudahkan ternakan lembu mudah untuk dimakanlah. Alright, so proses yang terusnya, selepas proses tadi pemotongan ataupun pengisaran, barulah rumput-rumput Napier ni kita bagi kepada haiwan ternakan kita. Okey, jadual pemakanan Napier ni 1 hari 1 kali. Alright. Okey, tadi saya dah bagi makan lembu-lembu ni dengan rumput Napier. Tapi bukan cukup sekadar rumput Napier. Ternakan ataupun lembu-lembu ini perlukan makanan tambahan, terutamanya seperti ini, pellet-pellet ni. Pellet-pellet sebagai makanan tambahan untuk memastikan tumbesaran lembu-lembu ini mengikut jadual yang ditetapkan. Kerana apa? Sekarang ni kalau kita tengok harga pellet sekarang dah naik. Sekarang 1 kilo lebih kurang dalam RM1.20. So setiap lembu ni, setiap ekor lembu, 1 hari sekurang-kurangnya dia memerlukan makanan tambahan sebanyak 1 kilo. Ini adalah ini yang menyebabkan harga lembu ini tadi kalau kita tengok di pasaran mungkin agak tinggi sedikit dibandingkan lembu import.
peningkatan kos makanan terhadap ternakan lembu-lembu ini diharapkan pihak berwajib mungkin memberi perhatian terutamanya dalam memberikan bantuan kepada penternak-penternak kecil ni dan penternak-penternak yang di kampung-kampung supaya mereka dapat meneruskan penternakan dan juga mengembangkan lagi penternakan mereka. Walaupun mereka ini penternak yang kecil tetapi jumlah di negara kita ni terlampau banyak. Jadi kalau pihak berwajib memberi perhatian kepada mereka, sudah pasti sedikit sebanyak dapat membantu mereka dalam penternakan lembu. Okey, penternakan kecil-kecilan, penternakan lembu di kampung adalah merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting. Walau bagaimanapun kekangan-kekangan dan juga masalah-masalah juga dihadapi oleh penternak-penternak. Kerana mereka ini adalah penyumbang utama dalam pembekalan daging segar di Malaysia dan hasil daripada pembekalan daging-daging terdapatnya produk-produk hiliran seperti sop gearbox, meatball dan sebagainya di pasaran. Jadi bagi paparan kali ini diharapkan pihak berwajib terutamanya dapat melihat dari sudut bagaimanakah untuk mengembangkan lagi ataupun memberi bantuan kepada penternak-penternak kecil untuk mereka lebih maju ke hadapan. Jadi sekian saja paparan eksplorasi negara kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.